Satu pihak Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Bermakna Allah Ta'ala dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bukankah telah berlaku kepada manusia satu ketika dari masa yang beredar, sedang ia masih belum wujud lagi dan tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut. Maka mengapa kaum musyrik itu mengingkari hari kebangkitan? Sesungguhnya kami telah aturkan cara menciptakan manusia, bermulanya dari air mani yang bercampur dari parti benih lelaki dan perempuan, sambil kami tetap mengujinya dengan kewajipan-kewajipan. Oleh sebab itu maka kami jadikan dia dengan berkeadaan mendengar dan melihat. Kerana keadaan itu tidak mencukupi, maka sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya melalui akal dan rasul akan jalan-jalan yang benar dan yang salah. Maka terserahlah kepadanya sama ada ia bersyukur dengan beriman dan taat, ataupun ia berlaku kufur dengan mengingkari kebenaran atau menjadi jahat. Ayat yang dibaca ini daripada surah Al-Insan. Al-Insan yang manusia. Surah menyatakan tentang kejadian manusia dan cabaran-cabaran hidupnya. Surah ini termasuk di kalangan surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Kebiasaan surah-surah yang diturunkan di Madinah menetapkan hukum syariat yang berkait dengan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Allah, berpolitik, berekonomi dan lain-lain. Itu surah Madaniyah. Surah Makkiyah kebiasaannya berkait dengan akidah, dengan iman, untuk menguatkan iman. Tetapi suratul Insan ini membawa pendekatan akidah. Walaupun dia surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah, tetapi memberi penekanan kepada akidah, beriman dan kepercayaan. Dinyatakan tentang hari akhirat, perkara yang wajib manusia beriman berlakunya. Ini janji Allah yang benar, janji Rasul yang mesti berlaku, kerana Rasul menerima daripada Allah. Betapa nikmat diberi kepada orang-orang yang bertakwa di hari akhirat, hari yang kekal abadi, yang tidak ada mati lagi. Dimulakan dengan kejadian manusia, proses kejadian dan perkembangannya, sehingga mereka menghadapi cabaran dalam ujian ini sesuai dengan peranan mereka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bumi yang ada di dalamnya perkara bersih dan perkara najis, perkara baik dan perkara buruk. Ini di atas bumi, berbeza dengan langit. Maka Allah menugaskan manusia berada di bumi yang ada macam-macam. Ada perkara baik, perkara buruk. Bagaimana nak menangani yang baik, nak menangani yang buruk. Maka Allah jadikan manusia dengan sifat kejadian yang berbeza dengan malaikat, berbeza dengan jin sebelumnya.
Berbeza dengan binatang yang tidak ada akal. Kayu dan batu yang tidak boleh bergerak. Tuhan jadikan manusia ada tubuh. Ada nyamuk boleh bergerak. Kena makan, kena minum. Tapi bukan macam binatang. Manusia ada akal, boleh berfikir. Membezakan mereka dengan binatang. Manusia ada roh macam malaikat. Tetapi malaikat tak ada jasad macam manusia. Manusia kena makan, kena minum. Ada roh. Di sini sifat kejadian manusia yang Tuhan jadikan. Maka Tuhan tentukan acuan kejadian manusia. Dan manusia hendaklah ikut acuan Allah Ta'ala. Kalau tak ikut acuan Allah Ta'ala, jadi punahlah manusia. Surah ini menjanjikan syurga nikmat yang tidak terhingga kepada orang-orang yang beriman. Dan menjanjikan amaran neraka kepada mereka yang tidak beriman. Dan Allah menjanjikan balasan yang tidak terhingga kepada manusia yang beriman dan bersabar di dalam dunia ini. Beriman dan bersabar dan bersyukur dalam dunia ini. Hanya mereka yang dipilih oleh Allah sahaja yang dapat bersabar bersyukur setelah beriman. Yang Tuhan pilih saja. Yang mendapat hidayah, petunjuk, kerana bergantung dengan Allah Ta'ala. Macam Adam dan Hawa, walaupun sudah membuat kesalahan, bergantung dengan Allah Ta'ala. Balik pada Allah Ta'ala, tiap-tiap kali salah, balik pada Allah Ta'ala pula. Hidup di atas dunia, bergelombang dengan najis, dengan kotor. Bila kena najis, basuhlah jangan lap. Mula buat dosa, kena bertaubat. Ini degil juga. Macam iblis. Degil, jadi punahlah. Ada manusia yang ikut ibu dan bapanya Adam dan Hawa. Ada manusia yang terpengaruh dengan iblis. Kerana tak sedar ikut Adam dengan Hawa ni. Payah sangat. Duduk nampak hak halal ni sikit, hak haramnya banyak. Padahal hak haram banyak, hak halalnya banyak. Hak haramnya sikit, tapi duduk terkekang hak haram juga. Tegang berperang dengan kufur. Ini perangai manusia. Kepada mereka yang boleh menghadapi ujian dengan iman, dengan sifat yang mulia, Allah janjikan syurga di hari kiamat kelak. Penuh dengan nikmat, makan, minum dan pergaulan, pakaian dan sebagainya. Yang belum dilihat oleh mata, belum didengar oleh telinga, tak pernah tergambar dalam hati. Surah ini ditutup dengan peringatan yang menyedarkan hati manusia supaya kembali kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Adakah datang kepada manusia tentang diri mereka sendiri sebelum mereka diadakan, tak ada apa di atas dunia ni. Termasuk manusia pun tak ada. Manusia sendiri pun tak ada. Tak ada apa satu. Apa benda tak ada apa. Hanya makhluk-makhluk yang dahulu daripadanya. Sama ada kayu, batu dan sebagainya. Manusia tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Sesungguhnya kamilah yang menciptakan manusia daripada air mani yang bercampur benih lelaki dan perempuan. Kami yang jadikan mereka dengan benih lelaki dan perempuan yang bercampur. Kalau kami tak jadi, tak ada. Ada yang mandul tak dapat anak, Tuhan sayang. Tak dapat anak pun Tuhan sayang juga. Yang boleh anak pun Tuhan sayang juga. Tuhan sayang berlaku. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Terima apa yang Tuhan tentukan. Tuhan jadikan kita. Buatlah tugas kita dengan sebetul-betulnya.
nabtalihi faj'alnahu sami'an basiran. Kami uji dia, kami ujikan manusia itu dengan diberi pendengaran dan penglihatan. Tuhan jadikan pada manusia yang telah diciptakan itu dengan jasad, dengan darah yang mengalir di antara daging, tulang dan urat. Dia beri nyawa mereka hidup, dan dia beri boleh mendengar dan melihat dan boleh berfikir. Boleh mendengar, boleh melihat, boleh berfikir. Tuhan beri pada manusia. Inna hadainahu sabil. Sesungguhnya kami tunjukkan kepadanya jalan. Iaitulah jalan Islam. Yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang kami Allah lantik. Kami Allah lantik. Kerana manusia adalah makhluk, walaupun mereka ada akal, mereka ada fikiran, mereka ada mata, mereka ada telinga, ada macam-macam, tapi mereka tak boleh tahu habis. Mata kita pun jarak berapa kilometer je, tak boleh nampak habis. Lenggok naik atas langit tu tak nampak habis. Nak tengok dalam bumi tak nampak sekat situ dah. Ada hutang depan dinding pun tak nampak lindung dah. Itulah kemampuan mata. Kemampuan telinga begitu juga. Ada perlahan sangat tak dengar. Ada kuat sangat jadi pekak pula. Jauh pun tak dengar juga. Di mana telinga ada qadar kemampuan, mata ada qadar kemampuan, akal pun ada qadar kemampuan. Maka memerlukan petunjuk daripada Allah. In ahdainahu sabil. Sesungguhnya kami tunjukkan kepadanya as-sabil, iaitulah jalan. Jalan ialah petunjuk dan ajaran Allah yang dibawa oleh rasul-rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Tuhan lantik rasul di kalangan manusia. Rasul ni pula dilahirkan dalam keadaan yang sempurna, dilihat oleh kaum dia paling comel. Rasul ni paling cerdik, paling bijak dan paling mulia akhlaknya. Tak pernah bohong, tak pernah menipu, tak pernah kacik orang, tak ada auta langsung. Rasul ni cerdik pula, pandai pula. Perangainya baik. Mereka tengok sendiri Rasul ini, tak pernah bohong. Kemudian Tuhan wahyikan. Tuhan jadikan pada Rasul-Rasul ini sahabat-sahabat yang ikut kebaikan yang dibawa oleh Rasul ini. Ada manusia pula yang degil tak mau ikut Rasul-Rasul ini. Tak mau ikut. Imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur. Bersyukur di atas nikmat Allah kerana menjadikannya, menciptakannya lalu beriman kepada Allah, mengerjakan taat. Syukur di atas nikmat yang diberi. Dan ada yang kufur. Sama ada kufur i'tiqad ataupun kufur nikmat. Kufur i'tiqad tak masuk Islam terus, jadi kafir. Kufur i'tiqad. Kufur nikmat masuk Islam tapi perangai jahat. Tak guna nikmat yang diberi oleh Allah. Inilah perangai manusia. Disebut dalam surah yang lain, kana an-nasu ummatan wahidah fab'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqq bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ayat yang panjang menafsirkan ayat ini. Tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran.
Ayat dalam surah Al-Baqarah. Maknanya adalah manusia itu asalnya satu umat. Satu umat. Tak lama bermula dengan Nabi Adam dan Hawa. Maka lahirlah satu keluarga. Keluarga yang besar dalam keadaan Islam. Walaupun mereka buat maksiat, termasuk membunuh antara Qabil dan Habil, tapi masih Islam. Qabil dan Habil masih Islam. Membunuh masih Islam lagi. Lahir pula keluarga masih Islam. Kemudian Adam meninggal dunia, masih Islam lagi. Ada Nabi lepas Adam, masih Islam. 1000 tahun lepas Adam mati, maka manusia pun reka Tuhan sendiri, reka hukum sendiri. Dari penuh ranah, maka Allah utuskan Nabi-Nabi. Bermula dengan Nabi Nuh dan Nabi-Nabi yang kemudian daripadanya. Nabi-Nabi ini diwahyukan dengan kitab Allah, dengan ajaran untuk menunjukkan manusia. Bila datang kitab Allah jadi baloh. Kenapa? Ada yang nak ikut kitab Allah, ada yang nak lawan kitab Allah. Jadi baloh. Sanggup lawan Nabi. Bukan orang biasa, Nabi ni orang baik, orang benar, orang amanah, orang cerdik, orang pintar, orang berjuruh. Mereka tengok mulia akhlaknya, tapi sanggup bunuh Nabi. Dibunuhnya Nabi yang baik, diperanginya Nabi yang baik, dilawannya Nabi yang baik. Pengikut-pengikut Nabi diseksa. Puncanya kerana tak mau ikut kitab yang diturunkan oleh Allah. Allah tunjuk ajaran dalam kitab, tak mau ikut kitab. Bukan saja dalam perkara ketuhanan, lantik Tuhan yang lain daripada Allah, termasuklah dalam perkara halal dan haram. Quran kata arak dan judi adalah haram. Dia kata dok, kalau haram arak dan judi ni pelancong tak mari. Orang nak mari negeri kita, maka kena buat lesen. Cara nak kawarnya buat lesen. Pasal apa buat arak? Judi kena ada lesen, kena nak kawar, kata dia. Kita kawarlah ada lesen ni. Dah merapok, beri lesen merapok kata. Beri lesen mencuri, nak kawar sangat. Tak boleh. Bukan semua boleh beri lesen. Ada benda yang boleh beri lesen, benda tak boleh beri lesen. Benda yang Tuhan tegah dalam Quran, tak boleh lagi. Kecuali keizinan yang kita tak boleh ganggu orang kafir. Dalam perkara yang dibenarkan oleh agama dia, kita tak paksa dia masuk Islam, dia jangan ganggu orang Islam. Itu hal dia. Ini peraturan sempadan yang Tuhan buat. Jangan gebak pandang-pandang. Bila terang aja ikut hukum Allah, dia kata jahat pula. Melampau pula dia kata. Sebabnya kerana tak mau ikut kitab, maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Tuhan beri hidayah kepada orang yang beriman, kepada siapa yang ia kehendaki, kepada as-siratal mustaqim, jalan yang betul, iaitulah jalan Nabi-Nabi dan pengikut-pengikut Nabi. As-siratal mustaqim. Kita diajar pula tiap-tiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan betul. Tiap-tiap rakaat dia ajar. Walaupun begitu Tuhan kata, summa nabtalihi, ini ayat ni, nabtalihi, kami uji manusia. Dia tegak, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Adakah kamu kira kamu boleh masuk syurga? Tuhan kata, para belum lagi datang kepada kamu ujian. Ini nabtalihi, ujian yang pernah dihadapi oleh orang-orang yang lebih dahulu.
Iaitulah nabi-nabi zaman dahulu sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikut nabi. Mereka digoncang dengan sehebat-hebatnya. Digoncang oleh musuh. Dikepung kehidupannya. Kerana mereka ikut nabi, dikepung perniagaan mereka. Dikepung kehidupan mereka. Dikepung rezeki mereka. Dikepung rezeki, disekar rezeki. Dia uji. Tuhan nak uji kita, kita percaya tak Tuhan beri rezeki? Kau orang beri rezeki. Ini Tuhan nak uji. Kita beriman tidak? Mereka digoncang dengan sahabat-sahabat. Masadhumul ba'sa wad-dharra. Terpaksa menghadapi kesakitan dan terpaksa berperang. Berlawan dengan cara masing-masing. Berlawan dengan cakap. Siapa berlawan senjata pun ada. Ada negeri yang lawan dengan senjata. Macam Syria dengan Palestin. Negeri yang lawan dengan cakap. Lawan dengan cakap pun nyerta dengan gas macam di Mesir. Pak kita pun ada juga sikit-sikit. Nyerta dengan gas, nyerta dengan ni. Macam-macam. Diuji dengan sahabat hebat. Hatta yaqula ar-rasul. Sehingga berkatalah Rasul. Walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Dan orang-orang beriman dengannya bila lagi datangnya pertolongan Allah. Siapa ditekan rapat macam spring. Spring ditekan dengan rapat. Nak tahu kuat tak kuat spring. Kalau spring yang kuat dia jetak balik. Jadi begitu. Dia jetak balik. Dia tekan dengan rapat, lalu kata mata nasrullah, bilakah datangnya pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah itu dekat, Tuhan kata. Dekat. Pertolongan Allah bila iman sudah cukup. Iman sudah cukup. Setelah diuji imannya, diuji Islamnya, dan mahu menegakkan Islam, dan yang lawan Islam ni kemuncak zalim. Kemuncak zalim. Habis-habis zalim. Yang beriman, habis-habis beriman. Bila rapat di situ, maka Tuhan jadikan kemenangan kepada Islam. Tuhan jadikan kemenangan. Mengapa Tuhan buat begitu? Bila sahabat Nabi luka dalam perang Uhud. Mula-mula Badar bin Aqdah pada Ramadan. Lepas tahun perang Uhud. Mati. Nabi dia pun luka juga. Patah gigi Nabi. Patutnya kebarlah Nabi. Lebih pada mandi minyak lagi. Kebarlah. Ni luka juga berdarah. Patah gigi Rasulullah. Pak saudara dia mati kena tikam. Sahabat temu. Dada ke belakang. Dibunuhnya sahabat-sahabat. Lalu mereka tanya, pasal apa jadi begini? Tuhan kata, in yamsaskum qarhun. Tuhan sebut, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Hadza bayanun linnas, hadza bayanun linnas wa mau'izatun lil mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. In yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudaluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbuz zalimin wa liyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Tuhan kata itu perjalanan yang Tuhan buat sejak zaman dulu. Tuhan jadikan zaman dulu begitulah. Nabi-nabi zaman dahulu menghadapi penentang-penentangnya dengan zalim. Walaupun 1000 tahun macam Nabi Nuh, 950 tahun macam Nabi Nuh, hampir 1000 tahun. Nabi Musa puluh-puluh tahun, nabi-nabi zaman dulu diuji terlebih dahulu dan Tuhan binasakan mereka yang menentang nabi-nabi itu. Akhirnya, walaupun makan masa 10 tahun. Jika sekiranya kamu luka, Tuhan kata, kamu luka, maka lawan kamu juga luka. Sama-sama luka. Kalau mu habis harta,
Lawan kamu habis harta banyak lagi, Tuhan kata. Habis harta. Sama dengan kamu juga. Bahkan banyak lagi habis harta. Bila habis harta, ngegak nano cari pula. Kau sana, rabur sini, cuka sana, cuka sini. Mula kabur korang. Tu. Bila habis harta tu. Ini kerana habis harta. Lawan habis harta. Kita habis harta. Kita habis harta tak banyak, tapi pahala banyak. RM1 dia beri 700 kali ganda. RM700. 1,000 jadi 700,000 Tuhan jadi. Dia belanja sampai 2 juta jadi upah api neraka. Jadi upah api neraka. Tuhan kata Tuhan jadi kalau meluka, mereka luka juga. Tuhan buat begitu kerana Tuhan nak pilih orang beriman. Di kalangan orang beriman, Tuhan nak pilih orang yang mati. Mati syahid kerana menegakkan Islam. Allah buat begitu kerana nak tapis. Walyumahhisallahu alladhina amanu. Untuk menapis orang yang beriman. Wa yamhaqal kafirin. Dan membinasakan mereka yang kafir. Supaya mereka yang kafir itu dibinasakan. Kalau dia mati dalam keadaan kafir sampai mati duduk lawan Islam ni. Tak sedar, tak insaf. Ada yang Tuhan jadikan insaf, sedar, bertaubat. Ada yang Tuhan jadikan tak sedar, tak insaf. Tuhan panjang kau umur dia, payah mati lai. Lai nyawa payah mati pula tu. Tuhan panjang kau umur. Pasal apa? Tuhan nak beri peluang untuk dia bertaubat. Degil juga tak mau bertaubat sampai ke mati. Layak masuk neraka. Orang yang beriman layak masuk syurga. Di sinilah Tuhan kata nabtali, kami uji mereka. Dan Tuhan kata inna hadainahu sabil, kami tunjukkan kepada manusia itu jalan. Ini jalan yang aku nak, ini jalan yang aku tak nak. Kepada umat Muhammad SAW ialah Quran. Ini petunjuk Quran. Dia kata pula yang ikut Quran ni ganah. Antara berita yang disiar oleh media yang boleh baca melalui internet. Mengapa mereka usaha nak jatuhkan kerajaan Islam di Mesir dan di Tunis? Mengapa? Kerana kerajaan ni ganas, kata dia. Ganas pasal apa? Kalau dia menang, dia laksanakan hukum hidup, kisah dan hudud. Dia haramkan arak. Hak yang bercakap tu orang Mesir, orang Arab. Orang Mesir, orang Arab yang tahu Quran yang bercakap. Kalau Mesir, Arab tahu Quran bercakap begitu, maka Melayu ni lagi teruk dah tak tahu Quran. Begitu. Antara yang ikut sama juga ialah Syekh Azhar, ketua Universiti Azhar, ikut sama juga. Orang Mesir tak nama Syekh Azhar dah, panggil Syekh Askar, bukan Syekh Azhar. Syekh Askar, bukan Syekh Azhar. Ini berlaku kerana dia kata orang nak ikut Islam ni ganah. Bila mereka akan jadi ganah, dia tak ganah. Tuhan kata hukum kisah, dia hukum gatul. Kisah dengan gatul mana ganah? Kisah ni Nabi kata bunuh dengan cara yang baik. Gatul ni bunuh dengan cara cekik. Mana ganah dua dia? Ini dia. Ini hukum zaman dulu. Zaman tak ada bahan-bahan untuk mati cepat, untuk menghilangkan sakit. Pakai cekik tekok. Dia pakai undang-undang cekik tekok juga. Ni mana ni? Tak ganah ke? Tuhan kata wa'alakum fil qisasi hayah. Dalam hukuman kisah yang ada dalam Quran membawa kehidupan. Degil nak lawan juga. Dia kata hukum Islam ni ganah. Rata-rata dunia, bila Islam menang, tak boleh Islam ni ganah. Dia tak ganah. Duk bunuh, dak ke lelaki, dak ke perempuan, guna kapal terbang tanpa pemandu. Serang sana, serang sini. Itu dak ganah. Orang Islam ni pula ganah. Itu ada iblis dan syaitan sejak zaman dulu. Di sinilah hikmah mengapa Qul a'udzu birabbin ni disebut akhir sekali pada Quran. Supaya kita minta lindung daripada syaitan yang mengelirukan manusia.
menyebabkan manusia jadi kufur, tak tahan dalam ujian. Manusia diuji oleh Allah Ta'ala, dan kita akan baca di mana akibatnya mereka yang kufur dan mereka yang beriman. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tanna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ain an yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Maksudnya, dalam pada itu, sesungguhnya kami telah menyediakan bagi sesiapa yang berlaku kufur atau menjadi jahat akan beberapa rantai dan belenggu serta neraka yang menjulang-julang. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan akan meminum dari piala sejenis minuman yang bercampur dengan kafur, iaitu suatu mata air dalam syurga yang diminum daripadanya oleh hamba-hamba Allah yang taat. Mereka boleh mengalirkannya di tempat-tempat tinggal mereka dengan aliran yang semudah-mudahnya dan menurut kemahuannya. Mereka yang dikurniakan kesenangan itu kerana mereka menyempurnakan nazarnya, apatah lagi yang diwajibkan Tuhan kepadanya. Serta mereka takutkan hari akhirat yang azab seksanya merebak di sana sini. Mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajatinya dan disukainya kepada orang-orang miskin dan anak yatim serta orang tawanan, sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu semata-mata kerana Allah. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kekuasaannya menjadikan manusia daripada tidak ada langsung dan tak disebut pun. Malaikat tak kenal siapa dia manusia ni, tak sebut manusia pun. Tak ada bahan langsung. Mana dia benih manusia, tak ada. Tuhan yang Maha Berkuasa boleh menjadikan manusia daripada tidak ada langsung. Maka apatah lagi nak menghidupkan semula pada hari kiamat kelak. Tak ada beza daripada tak ada langsung, nak jadi pula di sisi Allah Ta'ala sama saja. Cuma mengikut fikiran kita saja. Kalau tak ada langsung Tuhan boleh buat, maka ada dah nak jadi pula lagi mudah lah. Kepada Allah sama saja. Dan Tuhan jadikan manusia itu dengan sifat-sifat kejadian mereka. Dia beri tubuh badan, dia beri roh, dia beri akal, dan mereka diberi pilihan di atas dunia. Kerana di atas dunia tempat manusia duduk ni, ada baik, ada jahat, ada manfaat dan ada mudarat. Yang baik diperintah oleh Allah, diterima oleh Allah. Yang jahat dilarang oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala larang beritahu.
Di atas dunia ni ada macam-macam. Yang baik, yang buruk. Semua ada faedah Tuhan buat, bukan tak ada faedah. Tapi bukan untuk tujuan manusia, untuk tujuan lain. Babi untuk jadi baja, bukan untuk makan kedarah. Dadah untuk buat obat, untuk racun, bukan untuk minum, untuk isap. Ini dia, macam-macam. Cuma manusia menyalahgunakan tujuan. Yang buruk dijadikan untuk manfaat. Ini tak boleh. Yang manfaat diburukkan. Ini tak boleh. Tuhan sudah buat sempadan. Maka manusia diberi kelebihan. Kalau buat amal kebajikan boleh pahala. Buat amal kejahatan jaga boleh sakit. Boleh buat kejahatan di atas muka bumi ni, buat bunuh di bumi ni, buat rosak. Maka Tuhan akan balas. Ada manusia yang pilih baik, manusia yang pilih jahat. Manusia yang syukur, manusia yang kufur. Tuhan memberi amaran. Inna a'tanna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Dan sesungguhnya kami telah sediakan kepada orang-orang yang kafir itu rantai dan belenggu. Dan api neraka yang dinyalakan, Tuhan kata. Kami sediakan salasila. Ini ulama-ulama dalam bahasa Arab. Kerana bahasa Arab ini bahasa yang sangat fasih. Dengan sebab itu ada beberapa bacaan, qiraat. Ada iaitulah Nafi' Al-Kisai, Abu Bakar, Asim, Hisham daripada Abi Amir. Mereka baca salasilla. Dibaca dengan tanwin, salasilla. Dan ada yang baca dengan salasila, dengan pendek. Ada baca dengan salasila, makna dia rata. Dua-dua semua tiga tu makna rata belaka. Boleh nyakit belaka. Baca ke mana-mana pun. Di mana Tuhan kata kami sediakan di dalam neraka itu rantai-rantai. Yang panjangnya 70 hasta rantai itu. 7 hasta. Dia sediakan untuk orang kafir. Wa aghlalan dan belenggu. Belenggu untuk ikat tangan, ikat ke leher pula. Wa sa'ira dan api neraka yang membakar. Semua ni dia sediakan untuk mereka yang melawan. Mereka tu siapa? Dia manusia lah, bukan binatang, bukan malaikat. Manusia dan jin yang duduk di atas muka dunia ni. Kalau kufur makna apa? Kufur makna dia lawan. Lawan apa? Lawan Allah Ta'ala. Perintah dia dalam Quran lah. Kalau lawan Quran, tak percaya ke Quran, lawan, kata pula, buat hina pula, jaga. Kalau tak bertaubat, Tuhan kata, dia sediakan rantai dan belenggu dan api. 3 perkara. Ingat, ini amaran Allah Ta'ala. Amaran yang keras. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang baik, yang benar. Setengah ulama mengatakan al-abrar ialah yang benar. Yang benar hati dia, lidah dia dan amalan dia. Yang baiklah. Setengah ulama menafsirkan dengan yang baik supaya je. Yang benar hati, lidah dan amalan dia ialah yang mengerjakan amal yang baik. Dengan hati yang ikhlas mengerjakan kebaikan dalam hubungan dia dengan Allah. Hubungan dia dengan sesama manusia. Anak beranak dia dan manusia yang lain. Dia tak buat jahat. Tuhan kata, yashtrabuna. Mereka itu akan minum di dalam syurga. Minum dalam syurga. Min ka'sin, daripada piala-piala. Piala ni ialah bekas untuk minum. Gelas yang khusus untuk minum. Orang kita kata gelas cekik tu. Itu ka'sin. Piala. Gelas untuk minum air sejuk. Untuk minum air panas lagu lain. Gelas untuk minum air sejuk. Kita faham begitu je.
Bahan dalam geluk, pakai ngepurung tu sama dulu. Tu tak kira lah. Tak ada purung-purung dalam syurga ni. Yang adanya ialah ka'sun, ialah piala. Yang diisi minuman-minuman dalam syurga. Kana mizajuha kafura. Adalah campurannya kafura. Nama je kapur, bukan kapur macam kita tengok atas ni kapur cak tu. Kalau bahan capur dengan kapur cak tu habis, kudih mulut habis. Ni tak kafura. Dengan makna bahan yang mengeluarkan bauan yang harum. Bauan yang sedap. Yang menyedapkan. Dan harum baunya. Itu minuman dalam surga. Diletakkan di dalam bekas-bekas yang cantik. Bekas-bekas yang indah. Ainan. Keluar daripada mata air. Keluar bertempat keluar. Yashrabu biha ibadullah. Yang minum dengannya oleh hamba-hamba Allah. Iaitulah hamba-hamba yang mengabdikan diri kepada Allah. Yang menunaikan perintah Allah dengan taat. Tak ada pilihan bila Tuhan perintah. Ini buat, ini larang, tinggal. Yang baik. Yufajjirunaha tafjira. Di mana air itu memancar. Keluar ikut nok. Ikut nok. Nok banyak mana? Tempat mana? Penjuru mana? Ada saja air itu. Minuman yang lazat. Yang diberi dengan mudah di dalam syurga. Yang terpancar dengan mudah. Tak ada sekat-sekat dah. Tak ada sekat langsung. Keluar dengan mudah. Air yang lazat itu. Siapa? Hamba-hamba Allah itu. Hamba Allah itu siapa? Hamba Allah yang taat kepada Allah. Yufuna bin nuduri. Yufuna bin nadri. Yufuna bin nadri. Mereka yang menunaikan nazar. Asal makna nazar ni bernazar lah. Setengah ulama menafsirkan dengan nazar. Bernazar kalau baik sakit nak buat ni. Untuk menega nak buat ni. Buat benda yang baik. Yang kebajikan. Ada ulama yang menafsirkan nazar ni ialah berjanji dengan Allah. Menunaikan perkara-perkara yang diwajibkan. Semayang yang wajib. Nafkah yang wajib beranak isteri. Zakat yang wajib. Puasa yang wajib. Haji yang wajib. Umrah yang wajib. Semua yang wajib. Ditunaikan. Mereka yang menunaikan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah ke atas dirinya. Mengikut rukun, syarat dan adat-adatnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka itu takut. Mereka ni takut pada hari yang keburukannya sangat meluas. Keburukannya sangat meluas. Keburukan yang sangat dahsyat, iaitulah hari kiamat. Mereka ni takut. Ada orang kata, kalau ada takut ni dak tinggi tasawuf dia. Tasawuf mana dengan Quran? Ni Quran kata. Tak boleh lawan Quran. Tasawuf lah Quran kena ngaji. Kalau tak ngaji tasawuf, tak ngaji ayat Quran, tak ngaji nas, jawab dia tasawuf tu jadi rosak, jadi punah. Tak boleh. Jangan keluar daripada ayat-ayat Quran. Ayat Quran kena tafsir dengan bahasa Arab, dengan tafsir dengan hakikat pakai hati saja tak boleh. Kerana Tuhan Quranan Arabian, Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Bukan pakai ikut, pakai akal-akal, tu tak boleh. Di mana mereka takut pada Allah Ta'ala, takut pada amaran Allah Ta'ala, gerun pada Allah Ta'ala pada hari yang keburukannya yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan. Tak boleh lari daripada balasan Allah kalau lawan Allah Ta'ala. Di mana mereka itu bukan sahaja menunaikan perintah dalam perkara ibadat, termasuklah menunaikan kewajipan harta. Wa yut'imuna at-ta'am, dan mereka memberi makan makanan-makanan mereka ala hubbihi, dalam keadaan sayangnya kepada makanan itu, kasihnya pada makanan itu. Mereka memberi makan kepada miskinan, orang miskin. Mereka bantu orang miskin dengan makanan.
Tolong orang miskin dengan makanan. Jamu dia atau makanan dia, bantuan makanan pada dia. Kalau beri pitih, tak dia makan. Pitihnya buat ada ke lain. Tuang sebut, beri makan pada orang miskin. Kalau beri makanan, dia tak boleh nak buat ke lain dah. Mari dia kena makan, mengikut keperluan dia. Kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada anak-anak yatim. Beri makan pada anak yatim. Anak yatim ialah yang mati ayah dia. Itu yatim kepada manusia. Manusia, yatim dia mati ayah. Binatang melata, yatim dia mati ibu. Burung, yatim dia mati ibu dan bapa dua-dua sekali. Itu burung. Itu mengikut huraian para ulama. Yang dimaksudkan di sini manusia yang yatim. Dia beri makanan. Wa asira, dan tawanan. Orang yang ditawan di dalam peperangan, diberi makanan, boleh pahala. Walaupun dia orang kafir. Menunjukkan bagaimana Islam menunaikan hak tawanan perang. Orang yang ditawan di medan perang, tak boleh diseksa dia. Hendaklah dilayan dengan baik. Bahkan Tuhan kata beri makanan kepada tawanan, boleh pahala. Pahala besar. Ulama memaksudkan lagi, termasuk tawanan ini ialah mereka yang ditahan dalam penjara kerana buat salah. Buat salah, hukum dia penjara. Termasuk asirah. Menyediakan makanan untuk tahanan-tahanan di penjara. Dapat pahala besar. Dia beri pahala, oh ingat ke beri makan ke jenayah, tak ada pahala. Ada pahala disebut dalam Quran. Orang beri makan pada tahanan banduan-banduan boleh pahala. Buat kebajikan berbanduan. Dengan kebajikan yang berkah itu, banduan jadi baik. Orang kafir jadi Islam. Ada keberkatannya. Masalah dia jadi baik, jadi Islam, itu hak dia lah. Kalau dapat hidayah, tak dapat hidayah, kafir begitulah juga. Terus jahat, tubik dia pun jahat juga. Dia boleh dosa. Kita dapat pahala. Disebut dengan nah Quran, orang yang memberi makan kepada tawanan dan beri makan kepada banduan yang ditahan dalam penjara. Tuhan janjikan nikmat yang sangat besar pada hari kiamat kelak. Kalau itulah beri makan kepada tawanan, beri makan pada banduan dalam penjara, boleh pahala. Maka beri makan kepada keluarga, besar lagi pahalanya. Besar lagi pahalanya kerana mendapat kelebihan. Yang pertama memberi makan, yang kedua hubungan silaturrahim. Pahalanya lebih besar. Dengan sebab itu ada ulama yang memasukkan pahala yang sangat besar memberi makan kepada keluarga kita sendiri. Terutama yang wajib kita memberi nafkah padanya, pada anak isteri kita. Memanglah itu yang lebih diutamakan. Jangan beri makan orang dalam jib, ni rumah lapar. Itu doa lalu pula. Itu doa lalu. Dengan makna anak isteri dia beri makan. Lebih, dia pitih banyak. Beri makan pada orang miskin, pada anak yatim. Beri makan pada tawanan. Beri makan pada banduan dalam penjara. Semuanya diberi pahala oleh Allah. Itulah kelebihan yang diberi pada orang yang beriman. Orang tak beriman tak ada kelebihan ini. Wallahu a'lam.